0293 dari Diploma Pengurusan Logistik. Hari ini, saya akan membuat ulasan tentang buku yang telah saya baca yang bertajuk Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan. Buku ini tergolong dalam bahan bacaan buku bukan fiksyen. Mengapa saya memilih buku ini? Kerana jalan cerita yang sangat menarik yang menceritakan tentang perjuangan tokoh-tokoh orang Melayu mendapatkan kemerdekaan di negara kita. Sebelum saya memulakan ulasan yang lebih mendalam, eloknya saya memberikan biodata tentang buku ini terlebih dahulu. Buku ini telah diterbitkan oleh UKM Cetak Sdn Bhd. Buku ini juga telah dikarang oleh Muhammad Saleh Lamri yang merupakan seorang guru yang bergraduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Buku ini telah dicetak sebanyak 3 kali. Cetakan pertama pada tahun 2006, seterusnya cetakan kedua pula pada tahun 2016 dan akhir cetakan pula ialah pada tahun 2017. Buku ini mempunyai 204 muka surat dan mempunyai 11 bab. Buku ini adalah pemerihalan dan analisis terhadap satu aliran dalam gerakan nasionalisme Melayu dalam perjuangan kemerdekaan, iaitu aliran yang dilabelkan sebagai nasionalisme kiri dan memilih perjuangan bersenjata sebagai cara untuk mencapai matlamat mereka. Perjuangan bersenjata itu bermula pada tahun 1948 dan hanya berakhir secara rasmi pada tahun 1989. Di Malaysia atau dikenali sebagai Malaya pada ketika itu, Parti Komunis Malaya PKM dan Kesatuan Melayu Muda KMM adalah dua buah organisasi politik terawal yang muncul. PKM yang penubuhannya dipengaruhi oleh perkembangan politik dari China berlandaskan ideologi Marxis-Leninis, sementara KMM pula yang penubuhannya banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik di Indonesia yang berlandaskan fahaman nasionalisme Melayu yang luas. PKM terus wujud selepas Perang Dunia Kedua, tetapi KMM hanya wujud sehingga zaman Jepun sahaja. Dengan itu, selepas Perang Dunia Kedua, muncullah pula sebuah organisasi politik yang baru untuk meneruskan perjuangan KMM, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau dikenali sebagai PKMM. Untuk memahami lebih mendalam tentang perjuangan golongan nasionalis kiri yang melibatkan diri dengan perjuangan bersenjata ini, apa yang akan dicuba oleh penulis ialah membuat pemerihalan dan analisis berdasarkan sudut pandangan orang-orang yang memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalis kiri itu sendiri. Dengan itu, buku ini secara tidak sengaja akan memilih pendekatan yang berbeza dengan pendekatan yang biasa digunakan oleh kerajaan atau penulis yang menggunakan perspektif pro-kerajaan. Jika kebanyakan buku yang terdapat sehingga kini boleh dikatakan berdasarkan sudut pandangan arus perdana, buku ini sebaliknya ditulis berdasarkan sudut pandangan golongan yang berada di pinggiran atau di luar arus perdana, tetapi merupakan pelaku sejarah itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan kerana penulis telah dapat menemu ramah mereka di samping dapat menggunakan penulisan teks, ucapan dan dokumen lama yang masih disimpan oleh sebahagian daripada mereka sebagai rujukan utama. Apa yang telah dipaparkan dalam buku ini ialah kisah perjuangan satu kelompok nasionalis kiri Melayu yang pada mulanya berjuang secara damai melalui PKM dan badan-badan lain yang dipengaruhi oleh PKM. Apabila mereka berjuang secara bersenjata, sudah tentulah mereka terus berganding bahu dengan PKM dan berada di bawah pimpinan PKM. Berakhir sudahlah ulasan saya tentang buku yang bertajuk Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan ini. Sama ada kita bersetuju atau tidak dengan perjuangan mereka, ia sudah ditetapkan bahawa ia merupakan satu episod penting dalam sejarah tanah air dan memang telah tercatat dalam buku sejarah di negara Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.